Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, sebelum kita mulakan sesi perkongsian ilmu kita pada malam ini, Sirah Nabawiyah, bab siri yang ke-11, bab yang ke-7. Okey, malam ini kita hanya satu bab saja. Mohon maaf sangat-sangat pada semua. Sebelum ni saya maklumkan dua bab. Tapi malam ini babnya agak panjang, jadi saya sediakan satu bab sahaja. Jadi mohon maaf juga tak dapat dilangsungkan secara live, tetapi saya sediakan satu video. Semoga pada malam ini tidak berlalu dengan sia-sia. Insya-Allah banyak manfaat, banyak perkongsian ilmu yang ada dalam bab ini. Okey, sebelum itu, marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah yang akan buat paduka Sri Baginda Nabi Muhammad SAW, buat sahabat baginda, buat ahli keluarga baginda, orang-orang soleh, wali-wali, sekalian orang mukmin dan lelaki dan perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang telah pergi. Jadi juga buat kedua ibu bapa kita, tidak lupakan buat guru-guru kita yang banyak berjasa kepada kita, juga semua penulis-penulis kitab-kitab sirah sehingga sampai kepada kita sekarang, cerita sirah Nabi Muhammad SAW. Juga buat diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, walaupun pada malam ini melalui video, diharapkan rakan-rakan, sahabat-sahabat yang berada di Facebook page Ustazah Dr. Siti Mariam dan juga berada di IG saya, jadi boleh juga share supaya ramai-ramai lagi yang tidak tahu bahawa ada perkongsian sirah, mereka juga mengetahui. Mereka juga dapat bersama-sama untuk kita mendengar sirah Nabi. Kita dapat bersama-sama kita mengambil ibrah daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi semoga hasil perkongsian rakan-rakan sekalian, Allah beri keberkatan, Allah tambahkan lagi rezeki, Allah tambahkan lagi ilmu, Allah tambahkan lagi segala-galanya buat anda sekalian. Okey, baik. Jadi pada malam ini live ini tidak berlaku live, iaitu video, iaitu satu bab sahaja. Mohon maaf ya kawan-kawan, satu bab sahaja, iaitu bab yang ke-17. Okey, siri yang ke-11 dah kita bersama dalam sepekan malam. Malam ini adalah tahun baru. Ya Allah, jatuh pada tahun baru pada malam Jumaat. Jadi moga-moga dapatlah sama-sama kita dah bersama-sama pada Jumaat ini dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Berfaedah. Okay, jadi pada malam ini, tajuknya apa isi kandungan dia ialah Nabi menerima wahyu yang pertama dan juga Nabi melihat malaikat Jibril di tengah-tengah langit. Seterusnya, Siti Khadijah membawa Nabi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, itu sepupunya. Turunnya surah yang kedua, masa terputus wahyu berapa lama yang diambil, bilakah masa yang terputus wahyu tu, keadaan Nabi ketika wahyu terputus, dan juga apakah 7 bentuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi ingat minggu lepas sedikit ralat saya beritahu kata Bakum dan suka melakukan penggembaraan ke seluruh pelosok Mekah. Mohon maaf sangat-sangat, sebenarnya ke seluruh pelosok Ceruk Arab. Saya tersilap sebut, jadi itu adalah satu faktor, jadi silap dan takut nanti jadi ingatan buat anak-anak sekalian. Jadi seluruh pelosok Arab, Bakum suka melakukan pengembaraan ke seluruh pelosok Arab, bukan seluruh pelosok Mekah. Mohon maaf sangat. Okay, jadi bab yang ke-7 ialah bermulanya zaman kerasulan. Minggu lepas kita sudah dengar sehinggalah Nabi mendapat mimpi yang baik. Minggu lepas boleh rujuk kembali siri yang ke-10, Nabi mendapat mimpi yang baik. Jadi pada malam ini kita akan teruskan Nabi menerima wahyu yang pertama. Jadi setelah Nabi berulang-alik daripada Mekah ke Jabal Nur dan naik ke Gua Hira selama betul-betul 5 tahun, daripada umur 35 hingga 40 tahun, dan dimaklumkan bahawa dalam setahun tu Nabi ambil masa sebulan pada bulan Ramadan. Tetapi ketika Nabi nak masuk umur 40 tahun, Nabi lebih lama lagi. Setelah Nabi mendapat mimpi yang baik, Nabi berada di Gua Hira lebih lama. Jadi antara 6 bulan lebih kurang begitu.
masuk 40 tahun, 6 bulan Nabi suka berada bersendirian di Gua Hira setelah Nabi mendapat mimpi-mimpi yang baik. Nabi berasa seronok lagi untuk berkhalwat, untuk bertahanus, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam 17 Ramadan, ada beberapa pendapat tapi kebanyakan yang masyhur mengambil 17 Ramadan berlaku nuzul Quran. Peristiwa berlaku wahyu pertama ialah pada 17 Ramadan. Pada 17 Ramadan berlakunya nuzul Quran. Jadi pada 17 Ramadan itu bersama ketika Nabi sedang duduk tidur, ketika sedang berkhawat dalam Gua Hira, tetapi tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian putih bersih, yang cantik, yang menawan. Datang kepada Nabi terus dengan suara yang keras, terus beritahu kat Nabi, bacalah, Iqra. Seorang lelaki yang berpakaian baju putih terus datang kepada Nabi, terus kata, Iqra. Jadi rupanya tujuan kedatangan lelaki tersebut ialah nak menyuruh Nabi membaca. Iqra. Jadi kenapa dia mahu Nabi baca, sedangkan dia tahu bahawa Nabi tidak membaca. Bukan Nabi tidak tahu membaca, Nabi tidak membaca. Yang ini disebut istilah ummi. Nabi istilah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW adalah ummi, itu tempat letaknya segala ilmu pengetahuan. Allah letakkan ilmu pengetahuan kepada Nabi SAW. Jadi Allah datangkan ilmu tersebut. Jadi Nabi tidak perlu pun membaca seperti kita. Bukan seperti yang dimaklumkan sebelum-sebelum ini. Nabi tidak tahu membaca, jadi Nabi tidak tahu menulis. Sebabnya Nabi Allah kurniakan melalui cara lain, bukan seperti kita. Allah berikan ilmu pengetahuan kepada Nabi. Allah berikan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tak perlu membaca sebab Allah datangkan ilmu pengetahuan kepada baginda. Jadi ketika itu Nabi sedang tidur, Nabi terbangun terus terbangun apabila baginda mendengar ada suara yang kuat menyuruh baginda membaca sesuatu. Jadi pada ketika itu Nabi tercengang, nak baca apa? Tiba-tiba nak baca apa? Iqra. Baca apa? Jadi seketika terfikir, jadi buat apa? Jadi Nabi pun nak baca apa kan? Jadi kepada ketika itu dalam keadaan terkejut tu Nabi jawab, saya tak pandai membaca. Nabi saya tak, bukan maksudnya tak pandai membaca secara macam itu, tapi nak baca apa waktu tu? Dimaklumkan Nabi nak baca apa? Jadi setelah Nabi beritahu kepada laki-laki tersebut, laki misteri tersebut terus peluk Nabi Muhammad SAW dengan kuat, sehingga kan dimaklumkan bahawa sehingga Nabi sesak nafas. Peluk Allah. Macam mana dia peluk? Sehingga kan macam seolah-olahnya kata macam pelukan tu macam nak menghempas, nak berlawan kan, nak kiranya terlalu kuat lah. Jadi pelukan sehingga Nabi pun sukar nak bernafas. Jadi pada ketika itu setelah dah peluk Nabi dengan kuat, lelaki misteri tersebut lepaskan Nabi Muhammad SAW dan berkata lagi. Nabi pun rasa lega kan, dia lepas. Jadi kata lagi terus kata, Iqra, bacalah. Nabi kata, nak baca apa? Saya tak nak baca apa. Nabi kata, saya tak pandai baca. Bukan tak pandai baca seperti kita. Saya maklumkan bahawa Nabi maklumkan bahawa nak baca apa waktu itu. Jadi lelaki tu peluk lagi kali kedua peluk Nabi sehingga Nabi merasa sesak nafas, sangat kuat pelukannya. Jadi pada ketika itu Nabi dah letih lah sebab pelukan dia terlalu kuat. Nabi rasa sangat letih, sangat sesak nafas. Jadi selepas beberapa ketika lelaki tersebut melepaskan Nabi. Alhamdulillah, Nabi rasa lega. Dan dia kata lagi, Iqra, bacalah lagi. Jadi pada ketika itu Nabi pun tetap menjawab, saya tak pandai baca. Ingat, faham bukan tak baca seperti kita, tapi nak baca apa waktu itu? Dimaklumkan oleh ahli sirah, nak baca apa waktu itu? Jadi pada ketika itulah, pada kali ketiga setelah dilepaskan, selepas kali ketiga dan lepaskan Nabi. Jadi pada ketika itu malaikat pun membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ayat 1 hingga 5. Maksud surah yang dibaca oleh anak-anak tadi ialah bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya yang mencipta manusia dari segumpal darah yang beku. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia menulis dengan qalam, yang mengajar manusia apa-apa yang belum mereka ketahui.
Jadi kemudian Nabi mendengar je lelaki Mesri itu memperkenalkan dirinya dengan berkata, "Aku adalah Jibril. Aku adalah Jibril." Okey, malaikat Jibril. "Aku datang kepada engkau untuk menyampaikan risalah Tuhanmu." Okey, dia datang. Jadi tugas malaikat ialah untuk nak menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikut riwayat Ibnu Hisham, turun ayat 5 terus. 1 hingga 5 tadi Iqra tadi ya. Jadi tetapi mengikut Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Qastalani bahawa ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi bukan 5 ayat, tetapi cuma 3 ayat sahaja yang pertama. Ayat 1, 2 dan 3. Jadi pada waktu lain pula baru turun lagi ayat sambungan itu seterusnya. Ayat 5 dan seterusnya. Kan ayat surah Al-Alaq bukannya hanya 5 sahaja kan. Okey, jadi begitu pendapat ulama, tapi lebih masyhur yang kita dengar dalam sirah Nabi adalah ayat 1 hingga 5. Jadi apakah pengajaran yang dapat diambil daripada perintah Allah yang menyuruh Nabi membaca, yang menyuruh Nabi Iqra tadi? Kita dapat 5 pengajaran daripada surah tersebut. Okey, yang pertama ialah umat Islam. Siapa umat Islam kita lah, hendaklah mengutamakan pelajaran membaca dan menulis. Tetapi pelajaran membaca dan menulis itu hendaklah mengutamakan kepentingannya ialah kepentingan kembali kepada Allah, ketuhanan kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang mencipta segala sesuatu. Jadi kita membaca, maksudnya kita belajar membaca, kita belajar menulis, kita belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuannya ialah apa-apa sahaja kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lihatlah daripada ayat yang berbunyi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kita. Okay, bacalah Tuhan yang menciptakan kita, bukan seperti yang orang Makkah buat sebelum itu atas nama berhala dan sebagainya. Tetapi Allah maklumkan bahawa bacalah apa saja, maksudnya baca ialah belajar dan berkaitan dengan ilmu ialah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pelajaran yang kedua ialah Allah menyuruh manusia berfikir dan mengkaji tentang kejadian diri. Okey, daripada siapa? Daripada mana dari diri kita ni? Okey, adakah kita perlu megah, kita perlu riak dengan diri kita? Sebenarnya kita daripada mana? Daripada segumpal darah yang beku. Darah yang beku manusia ini. Jadi tak ada hebat mana pun kita. Kita adalah manusia hina sangat. Kerana itu hendaklah setiap manusia kita ni insaf diri kita, bahawa kita ni adalah barang ciptaan Allah. Kita adalah makhluk, adalah barang ciptaan Allah. Jadi daripada apa? Daripada ayat Allah SWT surah Al-Alaq yang bermaksud yang mencipta manusia dari segumpal darah yang beku. Insaf diri kita bahawa kita ni bukanlah siapa-siapa, kita adalah hamba Allah yang Allah ciptakan daripada segumpal darah yang beku. Okey, seterusnya pengajaran yang ketiga ialah Allah menghendaki setiap manusia apabila membaca ataupun apabila belajar, apabila berfikir, hendaklah membaca mulakan dengan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukan menyebut nama lain selain daripada Allah. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini daripada ayat yang berbunyi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Okey, jadi bermula dengan doa. Okey, bermula dengan ingat maksudnya apa-apa saja kita buat dengan Allah, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas nama selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, pelajaran yang keempat ialah manusia haruslah insaf bahawa yang mengajar manusia pandai, yang kita boleh buat sesuatu apa semua, bukan kita sendiri yang adalah orang yang hebat, bukan kita sendiri adalah manusia yang hebat, bukan kita sendiri daripada otak yang cergas, bukan kita daripada kita sendiri, bukan daripada diri kita sendiri, tetapi adalah daripada pencipta alam ini, ya. Jadi Allah yang mencipta, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, dan alat yang digunakan untuk menulis qalam, pensel ataupun pen. Daripada ayat apa? Ya, daripada ayat Allah yang Subhanahu Wa Taala yang berbunyi yang mengajar manusia menulis dengan qalam. Okey, yang menjadi kita jadi pandai, jadi kita jadi orang pelajar apa semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, apa dia pengajaran yang kelima? Pelajaran yang kelima ialah pengajaran yang kelima daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, iaitu yang mengajar manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Allah lah yang mengajar kita daripada kita tak tahu sehinggalah kita jadi tahu. Siapa yang mengajar?
Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang disedar bahawa kita adalah manusia yang jahil, kita tak tahu apa-apa pun sebelum ini. Jadi asasnya ialah yang datangkan kecerdikan kepada kita, yang datangkan ilmu pengetahuan, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tiba-tiba lahir kita tahu semua benda. Tidak, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama sekali yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama turun pada malam 17 Ramadan. Bagi banyak ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang paling disebut-sebut ialah pada 17 Ramadan nuzul Al-Quran. Jadi setelah selesai lelaki tersebut menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pun turun daripada Gua Hira. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan sangat penat. Baik, setelah selesai, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu terus lelaki tersebut lenyap daripada pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terlukis, sudah terletak ayat tadi. Setelah terus Nabi sebenarnya sudah tertulis kalimah tadi oleh Jibril, iaitu surah Al-Alaq di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi sangat takut, Nabi sangat gemetar. Nabi terus keluar daripada gua tersebut dan segera nak pulang ke rumahnya. Tetapi sebelum sampai Nabi ke rumah, ketika Nabi sedang berada di Jabal Nur, Nabi mendengar suara yang menyeru Nabi Muhammad SAW. Suara itu kedengaran seperti daripada atas kepala Nabi. Seperti itu diceritakan. Jadi Nabi dongakkan kepala ke langit dan baginda melihat dengan jelas pada malam itu tersebut rupa malaikat Jibril. Rupa malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Nabi melihat malaikat Jibril sedang duduk di sebuah kerusi. Diceritakan ya, di antara langit dengan bumi. Ya Allah, cuba bayang. Bagaimana? Badannya memenuhi ruang langit seluruhnya. Itulah rupa malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi. Dan apa yang membezakan pada ketika Nabi melihat malaikat Jibril di dalam gua dan juga ketika di langit di luar ni, iaitu Nabi melihat di atas langit ni sangat besar malaikat ni hinggalah memenuhi seluas ruang langit. Luar ruang langit. Kita akan lihat lagi sebentar lagi, saya akan bawa keluar. Kita akan lihat lagi ya. Kemudian apabila baginda berpaling ke barat, baginda nampak malaikat Jibril. Paling ke kiri, nampak malaikat Jibril. Maksudnya paling ke mana-mana pun pada ketika itu nampak malaikat Jibril. Jadi dikatakan bahawa Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk ini adalah sebanyak 2 kali. Yang pertama ialah selepas menerima wahyu ini. Yang kedua ialah ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat rupa malaikat dalam rupa begini 2 kali. Jadi malaikat Jibril menyeru apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, anta Rasulullah, ana Jibril." Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Ya Muhammad, kamu Rasulullah, kamu pesuruh Allah, kamu utusan Allah, dan adalah aku Jibril, yang menyampaikan risalah utusan Allah kepada kamu. Nabi merasa sangat takut melihat rupa malaikat yang sangat besar tu, yang sangat cantik, yang sangat hebat. Jadi baginda terus pulang dalam keadaan gementar. Setelah sampai di rumah, terus Nabi memanggil isterinya Siti Khadijah untuk menyelimutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil, ketuk pintu panggil Nabi Khadijah terhairan tengok kenapa Nabi begini, kenapa kebiasaannya Nabi tak pulang pun pada ketika itu. Jadi pada waktu ketika nak bersahur, bagi orang nak berpuasa pada ketika itu mereka hendak bersahur. Sebelum subuh lah tu. Jadi sebaik saja Khadijah buka je lah pintu, Nabi terus masuk dan Nabi terus baring nak minta Khadijah selimutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Khadijah melihat Nabi sangat takut. Nabi sangat takut dan seluruh baginda, badan baginda gementar dan berpeluh. Menunjuk betul pada ketika itu dilihat Nabi sangat-sangat kepenatan. Jadi Khadijah terus selimutkan suaminya yang sangat dicintainya tu, jadi dan terus menunggu di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi terjaga, Khadijah melihat suaminya dah tenang kembali. Khadijah bertanya terus kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa yang berlaku kepada kamu? Ceritakanlah kepadaku." Jadi pada waktu itu Nabi jawab, dikatakan dalam sirah, dia kata sebenarnya dia kata, aku ni bimbang kepada diriku ni. Yalah dah lama duduk dalam gua kan. Tiba-tiba dia kata ada Nabi rasa macam takut berlaku satu yang buruk. Pada ketika itu Khadijah pun memujuk Nabi. Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rasa bukan begitu wahai kekasihku," dia kata. "Jadi aku
dia kata Allah tidak akan menghina kamu. Kan sebenarnya kamu adalah manusia yang sangat baik, yang suka menyambung tali silaturahim, dalam manusia yang menolong orang dalam kesusahan, orang dalam kemiskinan. Apabila orang tidak ada pekerjaan, kau menolong manusia tersebut mencari pekerjaan dan suka membantu orang yang susah. Jadi kamu bukannya seperti manusia lain, kamu adalah manusia sangat mulia, kamu adalah manusia sangat baik. Jadi Nabi setelah mendengar sahaja pujukan isterinya baginda itu, terus baginda pun merasa bahawa tenang sikit. Dan Nabi pun menceritakan apa yang berlaku kepada Siti Khadijah, apa yang berlaku di dalam gua tersebut. Apabila Khadijah mendengar sahaja cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suaminya itu, terus Khadijah teringatkan kepada sepupunya ahli kitab, iaitu ahli Taurat dan ahli Injil, yang memahami tentang isi kitab-kitab terdahulu. Jadi Khadijah pun beritahu Nabi Muhammad SAW, eloklah kita berjumpa dengan Waraqah bin Naufal untuk mengetahui apakah maksud daripada cerita ini. Pasti Waraqah tahu apa yang berlaku sekarang. Jadi Khadijah pun membawalah Nabi Muhammad SAW berjumpa sepupunya Waraqah bin Naufal. Jadi apabila mereka sampai sahaja, Khadijah berkata kepada Waraqah bahawa, hai saudara sepupuku, dengarlah apa yang akan dikatakan oleh suamiku ini. Nabi Muhammad SAW suamiku ni. Jadi Waraqah pun bertanya kepada Nabi, apa yang berlaku kepada kamu? Apa yang engkau lihat? Dia kata. Jadi Nabi pun menceritakan segala apa yang dilihat kepada Waraqah, apa yang berada dalam gua tersebut. Jadi setelah cerita selesai, Waraqah pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Qudus, yakni suci. Kudus, dia sebut suci. Jadi, wahai anak lelaki saudaraku, ini adalah namus akbar. Itu namus akbar diceritakan sebenarnya adalah malaikat Jibril. Dalam kitab Taurat Injil disebutkan namus akbar. Itu malaikat Jibril yang membawa rahsia yang paling besar yang Allah utuskan kepada Nabi Musa. Terdahulu pun pernah diutuskan kepada Nabi Musa. Dan alangkah baiknya sekiranya aku menjadi muda, Waraqah kata, dan kuat kembali. Mudah-mudahan aku masih hidup seperti ketika kaummu usir kamu keluar kelak. Jadi pada waktu itu, Nabi sangat terkejut. Nabi sangat terkejut sebab waktu itu kata, takkanlah kaum aku akan usir aku, sedangkan kaum aku sangat sayang kepada aku. Kaumku sangat sayang kepada aku, kaumku sangat suka kepada aku. Takkanlah berlaku kaum aku akan usir aku nanti. Nabi berkata kepada Waraqah. Jadi, tidak ada, Waraqah menjawab, sebenarnya tidak ada seseorang pun yang datang seperti kamu. Apa yang kamu bawa ni, seperti utusan, apa yang kamu akan bawa nanti ni akan diterima oleh masyarakat. Tidak sekali. Maksudnya daripada cerita-cerita Nabi yang terdahulu lah ni. Dan jika aku masih hidup ketika itu, ketika engkau dimusuhi, dihalau daripada dalam negeri sendiri, aku akan menolong kamu dengan pertolongan sekuat-kuat jiwaku, tenagaku. Waraqah berkata begitu. Jadi setelah mendengar penerangan daripada Waraqah bin Naufal, kembalilah Khadijah dan Nabi Muhammad SAW ke rumah mereka. Pada ketika itu, Khadijah berpegang kepada kata-kata sepupunya bahawa pada satu ketika nanti apabila Nabi diangkat, apabila Nabi berlaku seperti yang dikatakan itu, Khadijah akan tetap terus menerus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi turunnya surah yang kedua. Bila berlaku turun surah yang kedua? Iaitu setelah pulang daripada rumah Waraqah bin Naufal, Nabi masih belum tenang lagi. Walaupun nampak macam tenang, tapi sebenarnya dalam hati baginda masih sebenarnya pada ketika itu Nabi belum sembuh seperti kita. Dia katakan macam kita baru baik demam kan, kita masih lagi belum benar-benar sembuh. Jadi begitulah juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW masih nak berbaring, minta Khadijah selimutkan baginda. Selimutkanlah aku. Jadi pada ketika itu tanpa berlengah lagi, terus Khadijah selimutkan Nabi Muhammad SAW, dan Khadijah tetap setia menunggu Nabi Muhammad SAW pada ketika Nabi berbaring tu. Jadi tiba-tiba Khadijah dia nak melihat apakah perkembangan yang berlaku seterusnya. Tiba-tiba Khadijah melihat sesuatu yang aneh. Ada sirah yang mengatakan bahawa setelah beberapa hari, dia kata setelah balik pulang daripada rumah Waraqah ni, walau bagaimanapun tetap peristiwa ni berlaku, kita faham gitu. Jadi Khadijah melihat sesuatu yang aneh berlaku kepada wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia melihat? Melihat bahawa suaminya berpeluh-peluh. Khadijah bimbanglah apa yang berlaku lagi ni. Kan adakah nak berlaku demam yang lebih berat lagi? Sangat aneh dia melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika wajah baginda berpeluh-peluh tu, Khadijah tak perasan sebenarnya turun wahyu yang kedua, iaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7.
Ayat 1 hingga 7. Okey, kita lihat apa anak-anak bacakan surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Terima kasih anak-anak. Jadi, maksudnya surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7 ialah, wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi untuk memperolehi yang banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Rujuk balik tafsir surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Jadi setelah turun je surah yang kedua ni, sebenarnya Nabi terus bersemangat menjadi seorang yang sangat kuat. Nabi nak memberikan peringatan kepada kaumnya, untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Tinggalkanlah berhala yang sudah mereka sembah bertahun-tahun. Jadi baginda tidak mahu lagi berbaring. Baginda perlu bangkit. Baginda perlu memberikan peringatan kepada kaumnya, nak melihat perubahan kepada kaumnya, nak melihat perubahan kebaikan yang Allah redai, yang Allah sukai. Jadi pada ketika itu Nabi nak bangun dan Khadijah kata, wahai suamiku, kamu nak pergi mana ni? Kamu belum pulih sebelumnya. Nabi Muhammad SAW menjawab bahawa, wahai Khadijah, tak ada masa lagi dah aku nak tidur, tak ada masa lagi lah aku nak berehat, tak ada masa lagi lah aku nak berbaring-baring. Masa berehatku sudah habis. Jibril sudah memerintahkan aku memberi peringatan kepada manusia dan menyuruh mereka kembali nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tapi sekarang ni persoalannya, kepada siapa aku nak seru ni? Kepada siapa aku nak menyeru lagi? Jadi sebenarnya pada ketika Nabi menerima wahyu yang kedua itu, wahyu tu tak ada siapa pun dapat dengar. Cuma tadi Khadijah hanya dapat melihat dahi Nabi berpeluh-peluh. Okey. Jadi walaupun dikatakan dekat dengan Nabi, tak dapat Khadijah tetap dapat mendengar apa yang Nabi dapat terima wahyu tersebut. Walaupun dikatakan kalau Khadijah berada di salah satu selimut bersama dengan Nabi pun, tetap Khadijah tak mendengar wahyu tersebut. Okey, jadi setelah itu Nabi mengalami masa terputusnya wahyu. Jadi terdapat 6 fakta yang mengatakan tentang terputusnya wahyu. Fakta yang pertama mengatakan, yang dikemukakan oleh ahli sejarah dan paling utama dan ternama, itu daripada Imam Muhammad bin Ishaq. Itu dalam sirah, dalam sejarah Islam dikenali dengan panggilan Ibnu Ishaq. Okey, Ibnu Ishaq atau guru kepada Imam Ibnu Hisham, penulis sirah Nabi yang terkenal, mengatakan bahawa masa lama terputusnya wahyu ialah selama 3 tahun. Okey, selama 3 tahun. Okey, lama tu. Tetapi terdapat pendapat 5 lagi lain-lain. Masing-masing ada mengatakan bahawa terdapat 2 tahun, 2 tahun setengah, ada yang kata 6 bulan, ada yang kata 40 hari, ada yang kata 15 hari, dan akhir sekali ada yang mengatakan 3 hari terputus wahyu. Tetapi pendapat dalam Ramadan Al-Buti, penulis daripada Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Sirah Nabawiyah mengatakan terjadi perselisihan berapa lama wahyu ini terhenti, dan ada pendapat yang paling kuat yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahawa masa terhentinya waktu yang tersebut ialah selama 6 bulan dalam kitab Fathul Bari. Okey, jadi yang paling yang ramai dipegang ialah selama 6 bulan. Wallahu alam. Tapi berlaku masa terputusnya wahyu berlaku. Pada ketika itu bagaimana keadaan Nabi ketika terputusnya wahyu? Keadaan Nabi pada ketika itu, Nabi masih tidak menerima wahyu. Ketika Nabi terputusnya wahyu itu, Nabi sangat sedih, Nabi sangat gelisah. Nabi rasa seolah-olahnya Allah SWT melupakan baginda. Jadi antara seperti seorang kekasih rindu sangat kepada kekasihnya. Begitulah perumpamaannya. Nabi sangat sedih, Nabi rasa gelisah. Bila lagi Allah nak datangkan lagi wahyu kepada baginda. Itu jadi setelah terputusnya wahyu, lebih kurang ada yang kata 40 hari, ada yang kata 3 tahun, ada yang kata 6 bulan, wallahu alam. Walau bagaimanapun terputusnya wahyu ini menyebabkan Nabi sangat resah, gelisah. Jadi sehinggalah pada satu hari Allah datangkan balik wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyambung wahyu yang terputus, iaitu antara kekasihnya seperti lama tak berjumpa. Wahyu yang menyambung semula tali ikatan setelah surah Al-Mudaththir ialah surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Jadi mari kita dengar sama-sama surah Ad-Duha daripada anak-anak ayat 1 hingga 8.
الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Okey, maksud surah Ad-Duha yang dibacakan oleh anak-anak tadi ialah yang bermaksud demi waktu duha. Okey, surah Duha. Demi malam apabila ia sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula marah. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Dan kelak Tuhanmu akan memberi kurniaannya kepadamu dan hatimu akan menjadi puas. Bukankah dia, yakni Allah, mendapati engkau seorang anak yatim? Lalu dia memeliharamu dan dia mendapati engkau sesat. Lalu dia memberi petunjuk. Dan dia mendapatimu berada di dalam kemiskinan. Lalu dia memberimu kekayaan. Ayat ini jelas memperlihatkan bahawa Allah SWT memberitahu Nabi bahawa lewat datangnya wahyu ini, yang seterusnya ini, bukanlah kerana Tuhan marah, bukanlah kerana Allah SWT marah ataupun Allah benci kepada Nabi. Sebaliknya, Allah nak memberikan kerehatan kepada baginda yang mengalami perasaan, berperasaan ketakutan, perasaan penat, perasaan serak ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Jadi walaupun Allah tak sebut, tetapi kita dapat faham daripada ayat sini Allah nak memberikan kerehatan kepada Nabi untuk wahyu yang seterusnya. Okey, jadi kita akan dengar apakah dia dalam bentuk manakah wahyu yang Allah datangkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk. Jadi kita sambung kembali tadi. Okey, dalam 7 bentuk wahyu. Okey. Pokok tak ada angin pagi ni. Okey, 7 bentuk wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, apakah bentuk wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ialah yang pertama sekali ialah dalam bentuk mimpi yang baik. Dalam bentuk mimpi yang baik. Yang ini berlaku ketika Nabi berada di dalam Gua Hira. Ketika sebelum malaikat Jibril datang, jadi Allah datangkan mimpi yang baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itu adalah cara wahyu yang pertama. Bentuk wahyu yang pertama dalam bentuk mimpi yang baik. Nabi mengalami ketenangan. Allah berikan pemandangan yang indah yang mana Nabi seronok sangat apabila dapat sebagai persediaan kepada jiwa baginda sebelum menerima kedatangan malaikat Jibril. Okey. Itu yang pertama. Bentuk wahyu yang kedua ialah dengar tak bunyi ombak, insya-Allah. Seronok ah. Okey, bentuk wahyu yang kedua ialah ilmu pengetahuan yang Allah atas malaikat Jibril letakkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW tanpa bersuara. Tiba-tiba sahaja Nabi berasa dalam dada baginda ada ilmu yang Allah baru letakkan ataupun malaikat Jibril yang campakkan ke dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda membaca wahyu itu seperti baginda telah mendengar suara daripada malaikat Jibril. Jadi setiap surah ataupun keluar daripada Nabi SAW yang Allah dah campakkan ke dalam hati baginda. Itu adalah bentuk wahyu yang kedua. Tengok ombak Bentuk wahyu yang ketiga. Macam mana bentuk wahyu yang ketiga? Ialah malaikat Jibril datang kepada Nabi menjelma rupa seperti seorang lelaki. Seorang lelaki yang tampan. Okay, malaikat Jibril datang memakai seorang rupa lelaki yang wajah tampan dan menarik. Itu adalah bentuk wahyu yang ketiga. Terdapat satu kisah bahawa malaikat Jibril ni datang kepada Nabi memakai rupa sahabat Nabi yang bernama daripada Bani Qalb, bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi, dia seorang pembesar daripada Bani Qalb ni dan seorang yang sangat kacak dan tampan. Jadi malaikat Jibril memakai rupa Dihya ni. Jadi para sahabat hairan. Para sahabat hairan pada ketika itu sebab apa? Sebab Dihya ni tingkah lakunya kepada Nabi seperti seorang guru yang mengajar kepada Nabi seperti seorang guru. Cerah putih nampak belakang laut. Jadi sahabat hairan lah sebab apa pula Dihya ni seorang yang tak tahu apa-apa, yang tak pandai agama pun, baru lagi masuk Islam, bagaimana dia boleh mengajar kepada Nabi Muhammad SAW seperti orang yang pandai, yang macam guru lah kepada Nabi Muhammad SAW. Seolah Nabi ni adalah anak murid, Dihya adalah gurunya. Jadi sahabat pelik. Jadi setelah selesai tu, Nabi pun beritahu kepada para sahabat bahawa yang datang tadi adalah malaikat yang menjelma rupa Dihya. Malaikat yang menjelma rupa Dihya. Jadi sebenarnya Dihya, siapakah Dihya?
Kita masuk sikit siapakah dia. Dia adalah utusan Nabi Muhammad SAW yang membawa surat kepada Kaisar Romawi menyeru untuk memeluk agama Islam. Dia adalah salah seorang utusan baginda Nabi Muhammad SAW. Okay, lihat laut, lihat pantai. Okay, jadi ini adalah dalam bentuk yang ketiga. Dalam bentuk yang ketiga, bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, iaitu malaikat Jibril datang menyerupai wajah lelaki yang tampan yang menawan. Okey, baik. Wahyu yang keempat ialah berupa semacam bunyi loceng. Okey, bukan seperti bunyi loceng seperti orang Kristian tu, bukan. Tetapi berupa seperti itu Jadi menurut Nabi, wahyu ini adalah jenis yang paling berat. Pada ketika Nabi menerima wahyu pada dalam bentuk ini, muka baginda Nabi SAW akan berpeluh. Walaupun waktu itu musim dingin, walaupun waktu itu musim sejuk. Jadi pada satu ketika Nabi sedang naik unta, tiba-tiba turun wahyu jenis ini. Jadi pada ketika itu Nabi terduduk kerana merasai beratnya wahyu itu turun.